Pemilu 2024 telah dilaksanakan. Hasilnya dipastikan kemenangan untuk Prabowo Gibran dan untuk proyek besar pembangunan IKN terus dilanjut. Keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota baru telah membuat kehebohan di Malaysia. Meskipun demikian, mereka mengakui bahwa langkah ini menunjukkan ambisi Indonesia untuk kemajuan yang lebih besar dan mendunia. Malaysia mengamati perkembangan ini dengan hati-hati, menilai dampaknya terhadap geopolitik regional dan hubungan bilateral antara kedua negara. Meskipun ada kekhawatiran tentang dampak ekonomi jangka pendek, tetapi banyak pihak di Malaysia juga melihat potensi peluang kerjasama baru yang dapat terbentuk antara negara-negara tetangga dalam jangka panjang. Rancangan pembinaan kota baru Indonesia di Kalimantan, dan dengan itu sudah pastilah bahawa kita akan mengadakan rundingan demi rundingan demi memastikan bahawa implikasi-implikasi dapat diselaraskan agar bermanfaat kepada kedua buah negara. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, Yang Berhormat Santubong, silakan. Santubong. Terima kasih, Datuk Ketua. Saya melihat pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Tengah adalah satu cabaran yang besar untuk negara Malaysia, khususnya daripada sudut ekonomi, keselamatan dan sosial. Proses pengundian di Indonesia yang kita boleh faham betapa rumitnya proses itu, melibatkan pengundi yang ramai, demokrasi yang ketiga terbesar di dunia. Saya tertarik dengan komen Cik Dayat tadi yang sekali Imbas menyebut tentang IKN ataupun Ibu Kota Nusantara lah, yang kita pun tahu bersepadan dengan wilayah Sabah dan Sarawak, dan antara projek nasional yang dibincangkan sebenarnya oleh semua calon. Dalam kalau kita tengok siri debat pun memang semua berbahas tentang IKN ini. Jadi sudah pasti kita di Malaysia memang memerhatikan argumen atau hujahan ketiga-tiga calon ini, dan we are waiting with bated breath lah, maksudnya apa yang akan menjadi pendirian setiap calon ini, dan siapa pun yang akan memenanginya akan memberi kesan dari segi politik ataupun sosioekonomi, terutamanya di wilayah Sabah dan Sarawak nantilah. Bagaimana panel melihat kemenangan itu nanti dan prosesnya atau kesannya kepada Malaysia? Kalau kita lihat tadi Saudara Pak Razi sebut pasal berlakunya transisi supaya tidak lagi berlaku Jawa sentrik. Maksudnya sebenarnya itulah impian Soekarno dulu, iaitu memindahkan ibu kota tu. Cuma Soekarno nak di Kalimantan Tengah lah. Tapi tak apalah, masih di Pulau Kalimantan tu. Maksudnya hasrat tu berada di Pulau Kalimantan, iaitu di tengah Indonesia. Kalau kita melihat kepada quick count yang sedang berlangsung, sekarang dah mencecah 89%. Saya tengok ni di Kompas ni 89%. Prabowo menang hampir total di Kalimantan. Dan semuanya lebih daripada mencecah, ada yang mencecah 62% pun. Saya tak ingat di Kalimantan mana tadi yang mencecah 62%. Dalam bahasa mudahnya, penerimaan kepada idea pemerataan ekonomi ataupun hilirisasi yang disebut oleh Jokowi itu bersetuju bahawa IKN ini adalah satu landmark yang perlu diterima dan perlu diteruskan oleh legasi kepimpinan. Maka pemimpin yang dilihat nak meneruskan legasi itulah yang nak meneruskan IKN, itulah yang perlu diberi sokongan oleh rakyat kebanyakan, khususnya di Kalimantan lah, sebab kita nak merujuk pada Kalimantan. Sudah pasti bila kita bercakap pasal IKN akan memberikan kesan positif kepada hubungan Malaysia dan Indonesia. Kerana apabila dia berdekat, apabila dia dah menjadi, ini dah memang menjadi macam satu bentuk, kita kata tetangga dah memang betul-betul jiran dah. Tidak lagi dipisahkan oleh laut, maksudnya daripada segi darat kita dah boleh akses dan sebagainya. Maka dia akan memberikan satu hubungan diplomatik yang lebih signifikan daripada sedia ada. Indonesia dan Malaysia merentas hubungan diplomatik antara yang terawal. Sudah pasti apabila dengan adanya IKN di sana memberikan satu signal bahawa ketumbukan ASEAN ini adalah tertumpu kepada bagaimana Malaysia dan Indonesia ni mempunyai kesepakatan untuk menjadi tulang belakang kepada ASEAN. Dan dengan IKN ini sudah pastinya dengan kekuatan
saya fikir kekuatan humanis lah, kekuatan manusiawi yang ada di Indonesia dengan jumlah penduduknya yang ramai, dan juga daripada segi keseimbangan politik Malaysia berbanding dengan negara-negara yang lain di dalam ASEAN ini juga boleh kita iktiraf sebagai yang terbaik. Maka sebenarnya inilah tulang belakang ASEAN dan akan memberikan kesan yang baik secara tidak langsung kepada hubungan diplomatik Malaysia dan Indonesia. Adakah ini juga, kalau Cik Fakhruddin berkomen, adakah ini juga bermakna suara wilayah Sabah dan Sarawak yang lebih hampir dengan AKN mempunyai kuasa atau suara mereka lebih besar dalam dinamika politik Malaysia nanti? Tempias ekonomi itu akan berlaku serantau dan kita kena lihat geopolitik pada hari ini sungguh rencam. So saya lihat pembangunan yang berlaku di Kalimantan dengan di border wilayah Malaysia, Sarawak dan Sabah, especially Sarawak sebagainya, kita melihat persaingan yang sengit dari sudut ekonomi itu sendiri. Apabila persaingan ini ada bermaksud pertumbuhan yang positif itu mungkin akan berlaku dari segi infrastruktur, ekonomi, pekerjaan di wilayah, terutamanya di wilayah Malaysia tentang pekerjaan, itu akan mendatangkan keuntungan. Tetapi kita perlu ingat dalam satu tahap yang lebih penting lagi adalah kesediaan. Bagaimana Malaysia melihat pembangunan di IKN itu, di Kalimantan itu, perlu di pihak Malaysia juga perlu bersedia dengan infrastruktur. Sebab tu kalau kita lihat ke belakang yang ini, kerajaan gabungan Parti Sarawak GPS di Sarawak sendiri telah membangunkan pelbagai blueprint. Ada itu transisi tenaga dan kemudian dia ada pengangkutan yang saya rasa agak kehadapan berbanding di Semenanjung juga. Dan ini perkara-perkara yang membuatkan persaingan idea ataupun pertukaran antara idea di antara dua-dua wilayah ini begitu penting buat untuk menimbulkan budaya positive perception between two borders. Dan diplomatik ini saya rasa agak penting juga kerana di situ juga terdapat satu etnik seperti Iban contohnya di Kalimantan yang sebenarnya mempunyai perkongsian identiti yang sama di Sarawak. Dan ini menunjukkan bahawasanya dalam satu sudut yang berbeza juga adalah satu kelebihan buat Malaysia kerana Malaysia bakal menjadi ketua ASEAN pada 2025. Dan ini satu kelebihan kepada Malaysia melihat IKN ini sebagai satu perkara yang strategik bagaimana Malaysia boleh memimpin ASEAN, menunjukkan contoh bahawasanya Malaysia mempunyai jiwa yang besar untuk memastikan setiap rakan di dalam ASEAN itu mendapat keuntungan dan limpahan ekonomi di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim insya-Allah pada 2025 nanti. Nah, Sobat Maju, begitulah sorotan Malaysia tentang ibu kota baru Indonesia, Nusantara, di Pulau Kalimantan. Dan jiran Malaysia, Brunei, mengamati betul tentang proyek besar Indonesia ini. Bagaimana pendapat kalian?